Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kita di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah At-Tusi yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Kita sudah sebelum ini membicarakan mengenai permulaan muqaddimah, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah telah pun merumuskan beberapa perkara-perkara utama untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan ke syurga. Dan juga kita sudah memasuki di dalam muqaddimah ini Al-Imam Al-Ghazali seolah-olah cuba memberikan satu sinopsis, ringkasan. Sebelum ini dikata beliau menyebut kitabnya Ihya Ulumuddin di dalam Asrarul Ibadat mengenai rahsia-rahsia ibadat, rahsia puasa, rahsia salat, rahsia zakat, apakah hakikatnya, apakah secara tasawufnya memandang perkara tersebut. Tapi oleh kerana kitab Ihya Ulumuddin ini, yang pertama ia panjang, yang kedua perbahasannya tinggi, jadi sukar untuk dicerna oleh kebanyakan orang. Jadi beliau menulis kitab yang lain supaya lebih dekat dengan maksud, iaitu mencapai jalan menuju Allah Ta'ala dengan cara yang lebih ataupun pembentangan yang lebih mudah. Lalu beliau menulis kitab ini setelah merenung, menilik, melihat apakah sebenar-benarnya yang diperlukan di dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Lalu beliau menulis kitab ini, dan kitab ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam hayat beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah memasuki muka surat 9, ya. Muka surat ke-9 di dalam kitab Minhajul Abidin. Ini yang terjemahnya Abdul Ghani Jabal Maraqi, ya. Kalau nak rujuk kitab itulah yang dijadikan rujukan kelas kita. Dan saya juga merujuk yang kitab Arabnya cetakan Darul Minhaj, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Sebelum ini kita juga sudah membicarakan Al-Ghazali rahimahullah menyebut di dalam jalan-jalan menuju Allah ini ada beberapa aqabah. Aqabah ini adalah pendakian. Dalam erti kata kita boleh kata hentian, station. Beberapa stesen diibaratkan jalan menuju Allah ini ibarat kita mendaki gunung. Jadi setiap gunung ini ada dia punya perhentian-perhentian dia. Setiap kali nak sampai kepada perhentian tu perlu didaki sampai stop. Next, daki lagi. Stop. Jadi seolah-olah diibaratkan jalan menuju Allah begitu. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, para ulama melihat perkara-perkara gaib yang demikian sebagai perkara yang boleh difahami. Dia bukan melihat perkara gaib sebagai perkara yang abstrak. Abstrak ni maknanya tak ada formula, tak ada apa. Tidak. Mereka melihat perkara-perkara ini jalan menuju Allah gaib. Jalan menuju Allah ini adalah perkara gaib, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan syukur, berkaitan dengan ujian-ujian, musibah-musibah, apa yang menimpa, bukan secara zahir. Secara zahir jalan pergi ke masjid, ini jalannya, ada GPS-nya, ada dia punya keretanya, ada dia punya cuacanya. Tetapi jalan menuju Allah dia tidak ada kereta, tidak ada cuaca, tidak ada apa. Tetapi ulama memformulakan kerana melihat ia adalah juga mempunyai satu cara perjalanan juga, ada jalan juga. Kerana alam ghaib dan alam syahadah kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana alam syahadah ini alam yang kita boleh lihat, alam yang kita boleh nampak, ia boleh difahami. Demikianlah juga alam ghaib, ia boleh dicerap dan difahami. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan permulaan jalan untuk seorang hamba ini, dia mesti mengenal Tuhan secara umum. Dia tahu dia ini ada Tuhan. Dia tahu Tuhan ini menyuruh, melarang, ada kewajipan.
Jadi jalannya adalah jalan ilmu. Dia memulakan perjalanan dengan aqabah ilmu dan ma'rifah, dan mengetahui Tuhan itu wujud, mengetahui, mempelajari fardu ain, fardu kifayah, apakah yang dia kena buat. Kemudian setelah itu, bila nak memulakan perjalanan, nak berjalan menuju Allah Ta'ala, kita masuk dekat aqabah taubah yang sebelum ini kita sudah masuk. Beliau melihat, iaitu seorang hamba ini melihat dirinya dipenuhi dengan dosa. Tadi nak tak nak perlu membersihkan diri daripada berlumuran dengan dosa, kerana nak menghadap Allah Ta'ala tidak selayaknya dalam keadaan begitu. Dan kita juga sudah ulas bahawa yang dimaksudkan berlumuran dengan dosa ini bukanlah bermaksud maksum, kerana tiadalah yang maksum melainkan para rasul dan para anbiya. Adapun manusia selain daripada rasul dan anbiya sentiasa dihurung dengan dosa yang pelbagai. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bukannya tak ada dosa langsung, tapi dimaksudkan adalah kehidupan yang penuh dengan dosa perlu berhijrah untuk bertemu Allah Ta'ala. Adapun kita setiap hari kita pergi bersolat, kita solat, kita buat sedekah, berpuasa dan seumpamanya, itu adalah penghapus dosa, dan dosa-dosa itu kita tidak boleh lari daripadanya, kerana dia adalah satu tabiat dalam hidup kita ini, ya. Sebab itu kena sentiasa bertaubat. Aqabah taubat yang disebut oleh Al-Ghazali adalah bererti pendakian untuk seseorang itu berhijrah daripada kehidupan yang selama ini yang dipenuhi dengan dosa kepada satu kehidupan sebagai seorang abid, sebagai seorang ahli ibadah, sebagai seorang yang nak mengenal Allah Ta'ala. Dia perlu keluar daripada baju lamanya, kehidupan lamanya, kawasan lamanya kepada kawasan baru. Itu yang dimaksudkan. Kemudian setelah itu kita masuk yang ketiga. Baru kita masuk yang ketiga ini. Setelah hamba itu bertaubat, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya dan taubat kita semua. Beliau melihat, dan apabila terhasil baginya taubat yang benar dan ia telah selesai daripada meretasi aqabah ini aqabah taubat itu, rindu kepada mengerjakan ibadat untuk dikerjakan. Dia mula rasa rindu nak beribadah. Maka apabila dia nak beribadah, menelusuri jalan ibadah ini, ia menilik tiba-tiba di sekelilingnya ada beberapa halangan. Ya, ada beberapa halangan. Yakni benda-benda yang ada di sekeliling menghalanginya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membayangkan aqabah yang ketiga ini apabila seseorang itu sudah berhijrah daripada kehidupan dosa kepada kehidupan ketaatan, kehidupan kemuliaan, kehidupan ibadah, ahli ibadah, melihat apabila nak berjalan ada beberapa halangan-halangan yang seolah-olah boleh mengganggu, bukan mengganggu, boleh menghalangnya daripada berjalan ke hadapan. Apa dia yang diamati? Maka dia mengamati, maka didapatinya ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang menjadi halangan hamba ahli ibadah. Apa dia yang halangan itu? Yang pertama, dunia. Dunia menghalang dia. Yang kedua, makhluk. Makhluk ni manusia lah maksudnya. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, nafsu. Ini kerana dunia ini sentiasa menipu kita. Apa yang kita lihat secara zahir bukanlah yang sebenarnya secara batin. Kita lihat kebahagiaan itu pada harta. Tetapi bila dah dapat harta, tak bahagia juga. Kita lihat kesenangan itu pada apa? Pada luasnya rumah ke, besarnya kereta itu. Tapi bila dapat betul, tak puas juga. Itu dunia menipu kita. Kita membayangkan keselamatan itu pada adanya deposit security yang tinggi, ada financial freedom dan seumpamanya. Tapi bila dah dapat financial freedom, sama juga, masih lagi rasa tak tenang. Ada saja benda. Jadi dunia ini hakikatnya memang menipu kita. Seperti mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, dunia ini adalah ibarat wanita tua. Wanita tua yang dah nak mati tapi bersolek. Jadi orang yang tertipu dia akan nampak, cantiknya make up dia. Dia pakailah apa benda kan.
membutihkan wajah ke, pakailah make up macam mana, tebal macam mana sekalipun, orang yang tertipu dia akan nampak cantiknya make up. Orang yang bijak dia akan nampak makcik ni orang ni dah nak mati dah. Jadi tidaklah tertipu dengan dunia tersebut. Kemudian yang kedua, makhluk yang dimaksudkan makhluk ini adalah manusia-manusia yang melalaikan, manusia-manusia yang menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Kerana manusia secara umum lalai secara umum, ya. Oleh itu beliau melihat manusia-manusia yang begini adalah sebagai satu bentuk halangan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, syaitan yang sentiasa mewaswaskan, memberi waswas. Betul ke kau nak buat ni? Rugilah engkau buat begini, kawan kau buat macam-macam benda, engkau kena pergi masjid, kawan kau boleh buat dengan kita spend masa dekat masjid 2-3 jam dengan ceramah, beri etikaf dan seumpamanya. Kawan kita 2-3 jam boleh close deal, boleh meeting, berapa puluh ribu boleh dapat. Dan jadi semuanya itu adalah satu waswas syaitan. Sebab itu apabila seseorang mujahid nak pergi berjihad, syaitan akan cakap dekat dia, engkau pergi berjihad, nanti harta engkau nanti kalau kau mati orang akan ambil. Bini kau nanti bila kau mati orang akan kahwin dengan bini kau. Ambil macam mana kau nak buat? Itu syaitan kerjanya begitu, sentiasa menakut-nakutkan, sentiasa memberi was-was. Sebab itu jalan ahli ibadah ini apabila diteroka ataupun ditilik oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau melihat jalan ini penuh dengan halangan-halangan. Di dalam Aqabah yang ketiga ini adanya syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu inilah yang paling berat sekali. Kita akan masuk mengenai perbahasan setelah itu. Maka tak dapat tidak diperlukan, kita perlu menolak halangan-halangan ini. Tolak halangan ini dalam erti kata kena lalu. Macam mana nak lalu? Ya. Dan menghapuskan daripadanya. Dia bukanlah menghapuskan tetapi mengelak daripada halangan tersebut, ya, merentasi halangan tersebut. Dan jika kita tidak melalui dengan berjaya, maka kita tidak dapat melaksanakan suruhan Allah daripada beribadat. Maknanya kita tidak dapat menerusi jalan menuju ke puncak. Maka apabila nak berhadapan dengan halangan-halangan yang kita sebut tadi, dunia, makhluk, syaitan dan nafsu, cara untuk nak merentasinya, dia terus ringkaskan. Dunia ini direntasi dengan tajarrud. Dalam bahasa Arab, tajarrud ini bermaksud berlepas diri, ya. Kalau kat sini yang ditulis sunyikan daripada dunia, yakni menyepikannya. Dalam arti kata zuhud, berlepas diri daripada dunia. Bukan bermaksud meninggalkan segala harta, tetapi tidak meletakkan keterikatan kepada dunia. Dunia ini diletak di tangannya. Dunia bukan diletak di dalam hati. Dalam arti kata, bukanlah setiap hari fikir aku nak makan apa. Kena fikir jugalah sebab nak hidup kan. Tapi maknanya bukanlah itu dia punya concern yang paling besar. Apa yang nak dikejar di dunia ini. Jadi kerana apa? Kerana apabila seseorang mempunyai satu kecintaan terhadap satu perkara, dia sukar untuk mencintai perkara yang lain. Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang itu ada dua hati dalam perut dia. Dalam badan dia tak boleh ada dua hati. Maknanya hatinya satu je. Kalau dia dah cinta dunia, sukar nak masuk cinta akhirat di situ. Sukar nak masuk cinta Allah di situ. Sebab itu bila dia melihat dunia ini sebagai satu bentuk godaan ataupun halangan, dia perlu hilangkan keterikatannya dengan dunia. Yang kedua, mengasingkan diri daripada makhluk. Di dalam bahasa tasawuf, beruzlah. Habis itu masuk Ustaz, beruzlah ni tak jumpa orang ke? Bukan. Di dalam istilah sufi, kalaulah yang dimaksudkan beruzlah untuk tak jumpa orang itu bukanlah selama-lamanya, tetapi dia adalah satu tempoh latihan supaya dirinya tidak terikat dengan manusia, bukan selama-lamanya. Dan bahkan
Di dalam adab-adab beruzlah pula, bukannya bermaksud manusia itu yang jahat, tetapi yang dimaksudkan dalam beruzlah ini kejahatannya tidak terkena pada manusia. Itu level lain pula ya, tawaduknya ini rasa rendah. Oleh kerana melihat dirinya itu bermasalah, maka dia menjauhkan diri daripada manusia kerana ditakut kejahatannya itu tersebar pada manusia-manusia lain. Jadi dia duduk seorang-seorang. Dan beruzlah ini bukanlah sampai mati dia beruzlah, kerana beruzlah sampai mati dia akan berlawanan dengan syariat pula. Syariat suruh bergaul dengan jiran, berakhlak mulia. Kalau kita duduk dalam gua sampai mati, macam mana kita nak praktis kita punya akhlak kita? Kita boleh praktis akhlak dengan batu, dengan haiwan-haiwan, tapi kesabaran, kelembutan, kehalusan, berbudi pekerti hanya boleh dicapai dengan pergaulan dengan manusia. Jadi uzlah di sini mengasingkan diri daripada makhluk adalah suatu temporary sahaja, perkara yang bukanlah selama-lamanya. Kalau kita tengok Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau melalui uzlah juga. Dan melalui uzlah dalam arti kata, kita dah belajar pada awal-awal biografinya pada umur 38 tahun. Beliau beruzlah selama 10 tahun. Ya. Tetapi setelah itu bertemu manusia semula, bawa kitab Ihya Ulumuddin. Bawa kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya kalaulah beruzlah lama-lamanya sampai sudah awak tak jumpa dia. Tetapi dia kembali juga bersama manusia, tapi membawa satu hikmah yang cukup hebat itu sendiri. Jadi uzlah yang dimaksudkan bukanlah selama-lamanya, tetapi dia adalah satu latihan supaya diri kita tidak terikat dengan manusia, dan seolah-olah dirinya hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk nak mengelalui halangan makhluk ini, dia kena banyakkan masa berkhulwah. Khulwah dan uzlah, berkhulwah dengan Allah, dan berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melawan dan berperang dengan syaitan. Syaitan ini kena lawan. Kerana apa? Kerana syaitan ini tabiatnya menyesatkan manusia. Jadi kalau kita jadikan syaitan itu kawan kita, mustahil kita akan ke syurga kalau syaitan itu jadi kawan kita. Dan kerana bila dia jadi kawan, kita akan dengar cakap dia, kita akan dengar nasihat dia, kita akan layan dia, dia pun slow-slow dibawa kita, na'udzubillah, keluar daripada jalan ketaatan ini. Dan yang keempat adalah melawan hawa nafsu. Ini kerana apa tuan-tuan? Kita dah sebut sebelum ini, nafsu kita adalah suatu daya keinginan yang perlu dididik dan diajar. Kalau kita membiarkan nafsu kita ini berleluasa terhadap diri kita, dia akan merosakkan kita, kerana nafsu ini buat apa yang dia suka. Dalam badan kita ada berapa identiti? Kita ada roh, kita ada nafsu, kita ada akal, kita ada kalbu. Jadi ada berapa banyak kan? Roh itu duduknya di dalam kalbu, hati ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya lain mengibaratkan manusia ini adalah ibarat satu kerajaan. Rajanya itulah roh, duduk di arash singgasananya ataupun singgasana, iaitu kalbu. Akal itu adalah penasihat raja, nafsu itu adalah penyangak dan pemberontak. Sekiranya raja itu mengambil pemberontak sebagai penasihat, maka rosaklah kerajaan. Sekiranya raja itu mendengar cakap akal dan waras, maka dia akan memenjarakan pemberontak tersebut, mendidik pemberontak sehingga boleh didik bodyguard dia, dan jadilah kerajaan itu kerajaan yang kuat, kerajaan yang stabil. Sebab itu kita nak faham jiwa manusia ini, dia hanya satu je, tidak, dia adalah sangat kompleks. Kita punya jiwa kita ini, kerana kita ini adalah, kata Al-Ghazali, alam yang dikompres. Kita ada apa? Kalau dalam komputer itu ada compressed file.
kan, guna WinZip daripada 100 MB guna WinZip jadi 10 saja, dikompres jadi kecil. Itulah manusia. Manusia ini adalah makhluk yang dikompres daripada alam keseluruhan. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyebut, dawa'uka fika wa ma tash'uru, da'uka minka wa ma tubsiru, wa tahsabu annaka jirmun saghiru, wa fika tawal alamul akbaru. Kamu punya penyakit daripada dirimu sendiri, kamu tak sedar. Kamu punya ubat daripada dirimu juga, cuma kamu tak nampak, kan? Kamu melihat dirimu manusia ini hanyalah ibarat kamu anggap di makhluk yang kecil, tetapi sedangkan di dalam dirimu ini tergulung segala alam yang lebih besar. Main nak kata hebatnya jiwa manusia ini. Jadi kita bicara pasal nafsu ini. Kenapa kita kata kita bicara pasal nafsu? Nafsu ini sebahagian daripada jiwa itu. Sebab itu kita nak memahami jiwa kita, kita tidak boleh faham sebagai satu makhluk yang simple. Tidak, dia adalah satu makhluk yang cukup hebat sekali dan perlu difahami dalam kerangka begitu. Barulah kita boleh slowly faham macam mana nak berubah, macam mana nak mujahadah, macam mana nak melalui jalan-jalan ketakwaan ini, ya. Kemudian Al-Ghazali menyebut dan adapun nafsu itu, maka ia yang paling sukar daripada sekaliannya. Maknanya dalam banyak-banyak halangan ini, dunia, makhluk, syaitan, nafsu itu yang paling sukar sekali, kerana tidak mungkin dapat kita melepaskan diri daripadanya. Tak boleh, kerana dia sebahagian daripada diri kita. Kita kata dia penyangak pun, penyangak duduk situ dalam kerajaan, memang ada dalam badan kita, tak boleh nak lari. Dan tidak dapat ditundukkannya sekali-kali dan dipukulkannya sekali-kali seperti syaitan. Maknanya tidak boleh perjalanan itu kalah mati. Tidak. Dengan nafsu ni, hari ni kita menang, esok kita kalah. Lusa kita menang, esok lusa kita tulat, kita menang. Lepas tu kita kalah lagi. Sampai sudah perjalanan melawan hawa nafsu ini. Sebab itu apabila melihat tahapan-tahapan nafsu, nafsu ini pada permulaan dia menjadi ammarah. Ammarah ini menyuruh kepada keburukan, buruk. Dia suruh nak buat perkara yang dia suka sahaja. Ini dididik ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu mencela perbuatan kejahatan. Dididik. Jadilah juga ada yang kata mulhamah, yang diberi ilham. Ada pula yang kata mutmainnah. Dididik mutmainnah, ini nafsu yang tenang. Dididik menjadi radiyah pula. Radiyah, redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dididik lagi menjadilah nafsu dari nafsu mardiyah. Ini tahapan, antara tahapan yang diberikan kategorinya oleh ulama tasawuf. Jadi seolah-olah nafsu ini satu haiwan yang buas, tetapi bila ditrain, kita boleh macam kuda lah. Kuda ini kita ambil dalam hutan, dia tak boleh naik terus. Mula-mula dia lari daripada manusia. Dia tak boleh pakai pelana itu, tak boleh nak tunggang. Tapi kita ikat dia, kita bagi makan, kita lawan, maknanya kita train dia sampailah kita boleh naik, kita boleh tunggang dia jadi sebahagian daripada kita. Dia boleh ikut kita. Begitulah juga nafsu. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi kuda liar. Tapi kalau dididik, kita boleh menunggang kuda. Sebab itu nafsu ini, walaupun kita kata dia degil, dia jahat dan seumpamanya, tetapi perlu, kerana dengan nafsu baru kita nak makan, baru kita hidup. Dengan nafsu baru kita boleh beranak pinak. Dengan nafsu baru boleh kita hidup dengan sempurna, kan? Tetapi perlunya kita terhadap nafsu dalam erti kata bukan sampai berlebih-lebihan, tetapi ia perlu dipandu, kan? Kalau lah ada nafsu langsung mati ke buluh, tak ada nafsu makan, tak nak kahwin, tak nak buat apa, tak jadi ambitious, tak jadi mengejar cita-cita, tak ada cita-cita kalau tak ada nafsu, kan? Kerana nafsu ini yang menolak nak lebih, kan? Jadi apabila nafsu yang terdidik dengan takwa, dia nak lebih baik, nak lebih tinggi kedudukan di sisi Allah, nak itu, itu. Sebab itu di sini dikatakan kenapa tidak boleh sekali lawan seperti syaitan, kerana itu kenderaan dan peralatannya.
Maknanya nafsu ini kenderaan kita, tak boleh nak bunuh, mustahil nak bunuh. Kalau bunuh, kita yang mudarat. Seperti mana kita tengok ada setengah-setengah agama, dia punya sami-sami Buddha dia dikasihkannya sami-sami Buddha kerana konon-konon nak menghilangkan nafsu. Itu hanya memudaratkan. Paderi-paderi tidak berkahwin, tak berkahwin tapi dia pedofil pula, kan? Maknanya dia buat benda lain pula. Sebab itu di dalam agama kita tidak menghapuskan nafsu, tetapi kita mendidik dan menyalurkannya. Nak makan boleh beli, tapi jangan beli benda haram. Nak kahwin boleh kahwin ikut syarat-syarat dia, ada cara-cara dia, kan? Marah nak cerai, cerai pun boleh, ada cara-cara dia, syarat-syarat dia. Bukannya boleh main cerai, ada waktu-waktu bila boleh cerai. Marah isteri, ada cara nak didik dengan isteri. Marah anak, ada cara nak didik anak. Jadi Islam tidak kata jangan marah, jangan, tidak. Islam kata kalaulah kamu nak menyalurkan nafsumu, ini cara-cara dia supaya terdidik, kan? Okey. Dan kerana ia adalah kenderaan kita, macam kita kata tak ada kenderaan, tak ada nafsu, maka tidak ke depanlah kita. Dan peralatannya, iaitu peralatan badan kita, tubuh badan kita ataupun manusia itu sendiri. Dan tidak juga dapat diharapkan pada persetujuannya atas apa yang dikuasakan oleh hamba daripada ibadat dan berhadapkan kepadanya kerana diperangikan di atas dasar lawan kebajikan. Okey, seperti Hawa dan pengikut-pengikutnya. Okey, maknanya nak kata kat sini, kita tak boleh bunuh dia kerana dia sebahagian daripada kita, dan kita juga tak boleh nak ikut dia. Kalau kita ikut dia kerana dirinya itu diri yang degil, selama tidak terdidik. Kalau selagi tidak terdidik, selagi itu dirinya degil, dirinya akan malas, dirinya akan bertangguh, akan suka mencari alasan, akan cepat melenting, akan cepat marah. Kan, kalau kita nak ikut nafsu saja, maka kita mustahil melalui jalan ahli ibadah ini. Kan, tak dapat, kerana nafsu itu majbulah. Majbulah ini tercipta untuk begitu, untuk degil. Tercipta untuk malas, terburu-buru, merungut. Nafsu begitu. Sebab itu ahli ibadah ini nak bunuh tak boleh nafsu, nak ikut sokmo pun tak boleh. Jadi jawapannya nak didik baru betul. Kita kena didik nafsu itu. Kerana itu ia berhajat kepada mengekangnya dengan kekangan takwa. Kalau kita ibaratkan nafsu ini seperti kuda, kena pegang dia punya rein dia. Rein ni tali apa nama? Tali tunggang, penunggang itu kan. Pegang dia punya rein, nak ke kanan, kanan, nak ke kiri, nak berhenti, tarik ketat. Itu perlu dikekang dengan tali takwa, lijamut taqwa yang disebut, supaya ia tetap tinggal bersamanya, supaya nafsu itu tidak ke laut, nafsu itu tidak melilau cari apa-apa yang dia nak cari, tetapi ia pegang dengan kuat dan tidak putus, dan supaya mengikutnya tanpa melampaui batasannya. Kan, maknanya supaya dia mengikut kita punya kehendak, kita jadi tuan dia, bukan nafsu jadi tuan kita. Macam kita sebut kerajaan diri kita ini, nafsu itu adalah ibarat kalau kita kata dia adalah pemberontak dan semuanya, dia perlu dikekang, diajar, didisiplinkan, barulah dia boleh jadi tentera. Setelah itu dia jadi tentera kita, lebih hebat lagi. Maka dapat digunakannya pada perkara-perkara kebaikan dan kebijaksanaan, dan menghalangkannya daripada perkara-perkara kebinasaan dan kerosakan. Apabila sudah dididik nafsu itu, kita boleh gunakan dia dengan cara yang terpandu. Maka kerana ini diambilnya pada merentasi Aqabah ini, dan ia memohon pertolongan dengan Allah yang Maha Besar sebutannya atas perkara yang demikian itu. Maka kerana ini maknanya dengan segala yang diterangkan ini, dia melalui Aqabah halangan, dia sampai kepada peringkat selesai stesen yang ketiga. Dijumpa dunia, dia tahu nak buat apa. Dijumpa manusia, dia tahu nak buat apa. Dijumpa syaitan, dia tahu nak buat apa. Dengan diri dia faham apa yang dia kena buat. Bukannya bela, tak tahu nak buat apa. Aku ni macam ni, manusia ni macam ni, tidak.
Satu persatu ditunjuk oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun ini hanya secara sinopsis, tapi kita dah boleh dapat gambaran. Maka seorang hamba itu dah melalui stesen yang ketiga dan masuklah dia kepada stesen yang keempat, iaitu Aqabatul Awarid. Aqabah, stesen gangguan. Dia dah pergi yang pertama, ilmu dan makrifat. Dia dah kenal Tuhan, dia dah tahu apakah kewajipan-kewajipan agama. Kemudian dia dah jalan nampak dirinya bermasalah, maka dia kena bertaubat. Setelah bertaubat, dia dah rindu nak beribadah, tiba-tiba ada gangguan pula. Gangguan-gangguan ini ada 4 benda. Ada dunia, ada makhluk, ada syaitan, ada nafsunya. Kemudian dia dah boleh lawan keempat-empat ini, dah tahu cara. Dia pergi jalan ke depan pula, dia nampak ada pula gangguan yang lain. Apa pula gangguan ini? Maka tatkala ia merentasi aqabah halangan yang ketiga tadi, ia kembali untuk mengerjakan ibadah. Dalam erti kata, ia melalui jalan ibadah. Ya, ibadah yang dimaksudkan di sini bukannya semata-mata solat, puasa dan seumpamanya, kerana itu dia sentiasa buat. Tapi maksudnya dia betul-betul bersungguh-sungguh nak menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiba-tiba ada beberapa perkara yang mengganggu, ada awarid, perkara yang mendatang. Tiba-tiba je datang, apa pula ni? Tadi halangan. Halangan ini adalah satu bentuk mungkin obstacle lah, halangan-halangan yang ada di kena rentan yang lalu. Ni tiba-tiba ada pula gangguan-gangguan lain. Kan? Kita boleh kata gangguan ini lebih rendah lah daripada halangan. Dan dia adalah seolah-olah mungkin cuaca yang buruk. Ketika berjalan itu, jalan yang licin contohnya, ya. Maka ia mengacaunya daripada berhadap kepada maksudnya. Halangan-halangan itu dia memberi satu distraction, kacau, hilang daripada apa yang dia nak pergi jumpa Tuhan. Dia nak berjalan menuju ke puncak ini, tiba-tiba ada benda-benda macam tu, kan, untuk beribadat, dan ditahannya daripada menyelesaikan bagi yang demikian itu, bagi mengerjakan yang sewajarnya. Maknanya dia akan distract dia daripada perkara-perkara khusyuknya, tekunnya dia, mujahadahnya. Selama ini dia boleh istiqamah, tiba-tiba ada benda-benda lain dia jadi tak khusyuk, terfikir je kan. Maka ditiliknya, ditiliknya itu maknanya direnung. Seorang hamba itu merenung, apa benda yang kacau aku ni, kenapa tiba-tiba solat aku ni tak khusyuk ni, dan seumpamanya. Maka didapati rupa-rupanya ada 4 perkara pula yang kacau pemikiran dia, kacau fokus dia, ya. Yang pertama, seseorang itu risau dengan rezeki dia, dan dituntut oleh nafsunya dan katanya, nak tak nak aku mesti kena ada duit, aku kena ada rezeki dan perbelanjaan. Apabila aku telah menyepikan diri daripada dunia dan juga aku mengasingkan diri daripada makhluk, maka daripada mana ada rezekiku, perbelanjaanku? Sudah. Kata, kalau lah aku dah tak heran dengan dunia ni, aku juga dah tak heran dengan manusia, habis tu aku nak dapat duit daripada mana? Ini perbincangan yang menarik, kita akan masuk nanti, ya. Jadi yang pertama, rezeki. Syaitan sentiasa mewas-waskan dia. Kalau kau fokus begini, siapa nak bagi makan? Kau nak dapat daripada mana duit tu? Itu adalah satu was-was syaitan sebenarnya, dan juga nafsu pula yang dah terbiasa dengan perkara-perkara begitu. Kemudian yang kedua, kebahayaan al-akhdar. Maknanya kamu akan terdedah dengan beberapa ancaman-ancaman yang lain daripada tiap-tiap sesuatu yang ditakutinya, atau pada yang diharapkannya, atau yang dikehendakinya, atau yang dibencinya. Maknanya dia akan terdedah pada benda-benda bahaya yang lain, dan tidak diketahui pula baik buruknya pada demikian itu atau binasanya. Maka kesudahan pekerjaan itu samar. Pekerjaan ini maknanya perjalanan. Seolah-olah apabila dia melalui jalan ahli ibadah ini, dia tak tahu habis itu hujung hidup aku ni macam mana, apakah nasib masa depan aku dari sudut dunia lah. Dan jadi dia takut tak cukup makan, takut miskin, takut apa lagi, takut jadilah apa-apa kan. Lalu hatinya terasa bimbang. Dah mulalah terasa bimbang, barangkali ia terjatuh di dalam kebinasan dan kerosakan. Maknanya dia rasa, dia takut, sudah, kalau aku buat macam ni nanti jadi macam ni, aku buat begini
jadi begini kan. Yang ketiga, kesusahan dan musibah yang menimpa, dan dah mulalah rasa takut terhadap musibah dan kesusahan yang menimpa atasnya dari segenap penjuru, terutamanya bila ditegakkan dirinya bagi menyalahi makhluk. Maknanya terutama apabila dia dah set dirinya itu tidak bersama-sama dengan makhluk, memerangi syaitan dan melawan nafsu, dia akan terdedah dengan macam-macam benda. Kerana syaitan ini apabila nak menggoda manusia, mula-mula dia goda daripada kafir, tak boleh kafir, buat bid'ah, tak boleh buat bid'ah dalam akidah ya. Buat dosa besar, tak boleh buat dosa besar, disuruh buat dosa kecil. Tak boleh buat dosa kecil, disuruh banyakkan perkara-perkara harus. Orang tu hebat lagi, dia boleh banyakkan perkara harus, dia akan hilangkan prioriti. Yang keenam, celaru prioriti dia. Semua baik belaka, tapi celaru prioriti. Patutnya azan tapi dia buat benda lain, patutnya puasa dia buat benda lain, patutnya kena baca Quran dia buat benda lain, patutnya kena belajar dia buat benda lain. Nah, itu prioriti, celarukan prioriti. Kalaulah seorang hamba itu sampai level 6 pun masih boleh strong lagi, kekal lagi kan, syaitan dia akan guna tentera dia pula. Tentera daripada siapa? Daripada kalangan manusia. Nah, dia ada tentera dia kan, dia ada tentera-tentera ya. Jadi itulah dia dengan tentera-tentera itulah. Sebab itu bila kita kata para mujahidin ini, mereka berjihad ini, mereka melawan tentera-tentera syaitan. Nah, jadi bila lawan ada syaitan menggunakan tentera-tenteranya, tenteranya akan mengganggu dia, merosakkan dia, tarik dia punya rezeki dia kan, sita barang-barang dia, masukkan dalam penjara. Itu semua tentera syaitan ya, apabila melawan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jenis-jenis qada daripada Allah terhadap manusia. Bila mula rasa takut, apa Allah akan tentukan terhadap aku ini, dan pahit manis datangnya atas satu hal kemudian satu hal, dan nafsu cepat marah dan bersegera kepada fitnah. Ini bermaksud qada Allah Ta'ala ini diambil sebagai satu bentuk concern. Macam mana nanti apa yang Allah tetapkan pada aku ya. Maka di sini dia berdepan dengan 4 gangguan. Al-Ghazali rahimahullah terus memberikan formula nak lawan gangguan tersebut. Kalau rasa risau dengan rezeki, ketahuilah Allah pemberi rezeki, bukan majikan kita, bukan orang yang bagi duit kat kita, tetapi Allah yang memberi rezeki. Tawakal itu yang penting. Yang kedua, ini kerana Nabi Isa contoh alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, apa yang dimakannya adalah apa yang dijumpa. Apa yang dia tidurnya adalah di mana tempat dia bermalam, di situlah rumahnya. Di atas batu, di tepi hutan, di tepi sungai. Tidak ada rumah, tapi yakin dengan rezeki Allah Ta'ala kan? Yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam sekali lagi Suatu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan, bertemu dengan seorang abid sedang beruzlah. Ini disebut di dalam kitab At-Tanwir oleh Ibn Athaillah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ya haza man at'amak, wahai orang ini, siapa yang bagi kau makan? Kau duduk kat gua ni kan, dan beruzlah ni, siapa yang bagi kau makan? Kemudian dia kata, akhi yut'imuni, aku punya abang ataupun adik lah, memberi makan kepada aku. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ketahuilah bahawa saudaramu itu lebih kuat beribadah daripada engkau. Akhuka a'badu minka. Maknanya seolah-olah engkau duduk di sini, tetapi orang yang bagi makan, saudara engkau yang bagi makan, maka ketahuilah saudaramu itu lebih bertinggi nilai ibadahnya daripada engkau yang duduk seorang-seorang di sini. Jadi kalau kita lihat kata-kata Nabi Isa itu, maknanya dia kena cari duit ke apa ke? Kalau kita lihat sebenarnya seolah-olah Nabi Isa nak menunggu jawapan apa? Nak menunggu jawapan, dia kena jawab, Rabbi yut'imuni,
Kalau begitu barulah betul lah engkau ni beruzlah. Tapi kalau engkau masih melihat Rabbi yut'imuni, maknanya Tuhanku yang membagi aku makan. Tetapi kalau orang ini beruzlah nak melalui jalan ibadah tapi masih melihat manusia yang bagi dia makan, maka belum lagi. Sebab itu kita kena latih diri kita. Yang bagi duit Tuhan, yang bagi makan Tuhan, yang bagi rezeki Tuhan, yang bagi minum Tuhan, yang bagi sakit kita yang sakit, yang bagi sembuh Tuhan yang bagi sembuh, kan? Kalau sakit kenapa? Kita yang jadi penyakit. Tuhan sembuh kan? Jadi sebab itu rezeki pertama sekali tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau takut bahaya, serah diri kepada Allah pada segala tempat kebinasaan. Maknanya kita menyerahkan segala urusan-urusan benda-benda yang kita risau itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, bila berlaku musibah, sabar ajalah. Sabar tak kalau turunnya segala kepayahan, itulah dia punya kuncinya. Dan yang keempat, redha ketika turunnya qada, datangnya apa-apa ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan Allah, redha dengan qada dan qadar Allah Taala, redha dengan qada dan qadar Allah Taala. Maka ia memulakan pada merentasi Aqabah ini dengan izin Allah Taala dan petunjuk dan pertolongannya yang baik. Jadi itulah kita sampai Aqabah yang keempat, itu yang gangguan, iaitu bagaimana seseorang itu nak hilangkan segala distraction dalam kepala dia, apa yang akan berlaku, rezekinya, masa depannya, bahayanya jika Allah tetapkan demikian. Terus Al-Ghazali memberikan jalan pintas, formula awal sebelum disyarahkan dengan detail, iaitu tawakal, tafwid, menyerahkan kepada Allah, sabar dan redha. Itulah yang boleh menghilangkan segala distraction. Tetapi ia cakap dengan mudah, cumanya nak buat itu sebenarnya ia memerlukan training, ya. Kita kena sentiasa paksa diri kita untuk berpegang dengan perkara ini, barulah kita boleh faham, barulah kita boleh rasa kepentingan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.